Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar tuan-tuan, sidang pendengar yang dikasihi, bersama saya Ustaz Muhammad Fauzi Mustafa pada petang ini dalam rancangan Santai Bersama Tuan Guru yang dibawakan oleh Saffron Integrated Marketing. Dan hari ini kita dalam radio 24 secara langsung, dan kita akan bicara dengan satu tajuk yang cukup menarik pada hari ini, petang ini, iaitu Cahayamu yang Kudamba, bersama yang bahagia Ustaz Dr. Syauqi Osman, pensyarah kanan Universiti Putra Malaysia. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz pun tak apa, panggil doktor pun tak apa kan. Dan untuk makluman anda semua, anda boleh hubungi kami di talian 03 269 27939 atau tinggalkan sebarang soalan, komen, idea atau pendapat di Facebook atau Twitter kami di carian bernama Radio 24. Saya ulangi ya, panggilan nombor kita di talian 03 269 27939, juga Facebook Santai Bersama Tuan Guru, dan kita akan ambil soalan anda. Dan anda sedang mendengar program Bual Bicara Agama secara santai sebenarnya. Dan Ustaz, kalau dah bersedia, kita boleh mulakan Ustaz tentang Cahayamu yang Kudamba. Ya. Sebenarnya kita lebih kepada satu cahaya yang menyinari hidup kita Ustaz. Barangkali dulu kita hidup dalam kegelapan, hidup dalam kesesatan, tidak tahu halal haram, dan kita jauh dari petunjuk ya, yang syubhat pun kita rendah dan sebagainya. Tiba-tiba kita dapat satu ilmu, dapat satu pengajian, satu pengajaran bahawa ini haram, yang ini halal. Kita pun nak berubah mencari cahaya yang kita damba itu Ustaz, yang bernama taubat, kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai mukadimah Ustaz ya, untuk pendengar-pendengar semua, sejauh mana taubat itu satu tuntutan dalam Islam? Silakan Ustaz. Baik, terima kasih Ustaz Fauzi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, pada petang ni kita bersantai Ustaz Fauzi ya. Ya saya. Tetapi santai kita santai ilmu insya-Allah. Alhamdulillah. Iaitu petang ni kita nak bicara tentang cahayamu yang kudamba, iaitu yang sebagaimana disebut Ustaz Fauzi tadi, tentang bagaimana perlunya kita bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebenarnya begini ya, Nabi SAW sebut kepada kita, Nabi kata kullu bani adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun, atau kama qala. Nabi kata bahawa setiap anak Adam itu melakukan dosa. Tidak ada tuan-tuan orang yang tak melakukan dosa. Setiap orang ada melakukan dosa. Sama ada pada zaman dulu, kadang-kadang kita terlajak lah kan, ataupun kita tidak ada ilmu. Tapi bila sekarang ni umur semakin meningkat dewasa, pada ketika itu kita terasa, oh rupa-rupanya banyak perkara-perkara yang kita tersilap. Itu kita melakukan dosa, kita melakukan maksiat, penerhakaan kepada Allah. Kita tak solat contohnya, atau bulan Ramadan kita tak puasa contohnya, atau kita tidak tutup aurat contohnya. Maka kita ingat Nabi SAW menyatakan kullu bani adam khata', setiap anak Adam pernah melakukan dosa, berdosa. Tetapi apa? Sebaik-baik orang melakukan dosa itu ialah mereka yang bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi taubat ini memang satu tuntutan. Sebab bila kita, sebab setiap orang ada dosa, jadi untuk menyucikan dosa itu dia perlu bertaubat kepada Allah, dan Allah Taala amat sayang kepada orang yang bertaubat. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Quran, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala sayang kepada orang yang bertaubat, dan juga Allah Subhanahu Wa Taala juga sayang kepada orang yang bersuci. Jadi saudara pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, yang pertamanya tuntutan untuk kita bertaubat itu kerana apa? Kerana dosa lah, untuk menyucikan dosa. Itu yang pertama. Yang kedua, supaya amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Sebab kalau amalan kita tak diterima, macam mana kita nak mempunyai aset di akhirat esok? Sebab kehidupan kita ada kehidupan dunia, ada kehidupan akhirat. Jadi oleh itu,
untuk kita selamat di akhirat, kita mendapat pengampunan dosa di sisi Allah Subhanahu wa taala, dapat kemaafan di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka pada ketika itu insya-Allah bila kita bertemu dengan Allah, kita berpindah ke alam barzakh dalam suasana yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz sebagai mukadimah yang cukup menarik, santai pada petang ini. Dan untuk anda pendengar semua, hubungi kami di talian 0326927939 ataupun boleh juga ke Facebook kami Santai Bersama Tuan Guru untuk berinteraksi bersama dengan yang bahagia Dr. Ustaz Syauqi Osman, pensyarah kanan UPM. Apa Ustaz, barangkali satu persoalan cukup menarik Ustaz, saya nak tanya Ustaz tentang, ada orang tanya Ustaz, ada tak limit tertentu, had tertentu dalam dosa ni yang boleh kita taubat? Katalah ada orang yang di luar sana barangkali tanya, Ustaz, saya dah rogol orang, bukan kata rogol orang, dah rogol saya bunuh, lepas bunuh saya bakar Ustaz, jadi agak-agak Tuhan ampun tak dosa Ustaz? Itu limit yang kejam lah tu. Agak-agak Tuhan ampun ke macam mana Ustaz? Silakan. Baik, terima kasih. Dia sebenarnya tentang dosa ini, tidak ada dosa yang lebih besar daripada syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Syirik, inna syirka la zulmun azim, kata Allah Taala. Syirik itu satu kezaliman yang sangat-sangat besar. Tetapi kita kena ingat bahawa syirik itu dosa yang sangat-sangat besar itu, ia pun membuka ruang kepada taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya kalau kita tengok, tu saya kata kita pada hari ni, sahabat-sahabat Nabi sebelum Islam mereka, Umar Al-Khattab, dia pernah bunuh orang, anak dia pun dia pernah bunuh, minum arak pun dia pernah, syirik kepada Allah Taala lagi, maknanya macam-macam dia buat. Tetapi bila dia nampak hidayah Allah Subhanahu wa taala, dia tak berlengah lagi. Dia tak berlengah lagi, sebab orang berlengah ni ada masalah, takut mati dulu. Maka bila dia tak berlengah lagi, waktu itu dia bertaubat, memohon keampunan, dan dia menjadi sahabat yang sangat-sangat hebat. Khiyarukum fil jahiliyah khiyarukum fil Islam idza faqahu, kata Nabi. Orang yang terbilang di zaman jahiliyah, dia juga akan jadi orang yang hebat pada zaman Islam sekiranya dia faham agama. Jadi kalau dah orang macam yang Ustaz Fauzi sebut tadi, dibunuh orang, bakar orang, rogol orang dan sebagainya, dia waktu untuk taubat masih ada. Sebab innallaha yaqbilu taubatal abdi ma lam yugharghir, sesungguhnya Allah Ta'ala mengampunkan dosa selagi mana mengampunkan taubat seseorang, dosa seseorang yang bertaubat kepada Allah Ta'ala, malam yugharghir, selagi mana dia belum, nyawa dia belum sampai ke halqum. Maknanya apa di situ? Maknanya ruang untuk bertaubat masih ada, peluang masih luas. Cuma cepat-cepat kena bertaubat. Sebab apa? Sebab maksiat ni dia makin lama makin seronok. Bila makin seronok tu lah yang susah nak bertaubat tu. Sedangkan taubat ini memang terbuka luas. Kalau Ustaz Fauzi sebut tadi bunuh seorang kan, pada Nabi cerita satu zaman Bani Israel, ada seorang tu yang bunuh 99 orang. Lepas tu bunuh pula seorang lagi, 100 orang. 100 orang pun diterima taubatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu, janganlah kita berlengah sebenarnya. Kalau kita pernah melakukan dosa, ya kita semua berdosa, kita cepat-cepat memohon keampunan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah Allah Taala membuka ruang yang sangat-sangat besar, sangat-sangat luas, kerana innallaha ghafurur rahim, sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Alhamdulillah, Allah tu Maha Pengampun, Maha Penyayang kepada hamba-hambanya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sedang pendengar Santai Bersama Tuan Guru pada petang ini, bolehlah berinteraksi dengan yang bahagia Dr. Syauqi Osman di talian 0326927939 ataupun di Facebook kami Santai Bersama Tuan Guru. Satu lagi Ustaz, barangkali orang yang ialah kadang-kadang kita semua pun memang ada dosa, ada sama ada dosa mata, dosa telinga dan dosa sebagainya. Apapun kita, sebelum saya lajakkan dengan soalan seterusnya, kita ambil satu panggilan saya. Ya, sila. Okey, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Encik Sarifuddin ya? Encik Sarifuddin bin Udin dari Selayang. Oh, sedap nama tu. Sarifuddin, Syarif ni mulia din tu agama. Ya, betul. Okey, silakan Sarifuddin berdiskusi. Ini topik tentang apa tadi? Cahaya? Cahaya yang kudambakan, taubat ni. Oh, taubat. Taubat. Okey, ni saya nak tanya kepada Ustaz Doktor ya. Ya. Okey, katakanlah saya ada buat salah. Kalau kita buat salah dengan Allah, Allah boleh maafkan kan? Ya. Kalau kita buat salah dengan manusia kena minta maaf dengan manusia lah. Okey, contoh saya sudah buat salah dengan Pak Ali, bukan nama sebenar. Tiba-tiba Pak Ali ni tak nak maafkan saya.
Contohlah saya dah kacau dia punya anak gadis lah contoh. Tiba-tiba dia tak nak maafkan saya. Apa yang harus saya lakukan? Itu yang pertama. Okey, contoh kalau pemerintah pula. Bukan pemerintah maksudnya dia tu tok penghulu ke, dia bukan kuasa lah. Tok kadi ke ataupun hakim ke. Tiba-tiba mungkin masa tugas itu dia mungkin ada tersalah terlepas pandang ke, atau dia tersalah guna kuasa ke, ataupun dia tak siasat betul-betul ke, tiba-tiba dia dah pencen baru dia menyesal. Apakah yang patut dilakukan oleh mereka ini? Dan itu saja ya Ustaz dengan kita punya DJ lah Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Encik Syarifuddin bin Udin tadi. Satu Ustaz yang pertama yang dia dah minta maaf dengan Pak Ali tadi contohlah dengan Pak Ali. Apa pun Ustaz, kita ambil dulu Ustaz. Satu lagi panggilan ya. Assalamualaikum Cik Muhammad. Waalaikumsalam. Ustaz, ya saya. Ni doktor. Ya. Jadi soalan saya ada kaitan dengan taubat jugalah. Sebab sekarang ni kita tengok dunia Islam ada bermacam-macam fahaman macam-macam fahaman, Syiah lah, Sunni lah, macam-macam. Tarikat macam-macam. Jadi dosa yang paling kita kata yang paling tak dapat diampun Tuhan syirik kan. Jadi masalahnya yang mana satu yang benar ni antara banyak golongan ni. Sebab kalau kita keluar pada yang benar tu, makna kita kena bertaubat lah jadi saya keliru. Saya rasa ramai yang terkeliru lah, sebab terlalu banyak apa kita kata interpretasi ataupun mazhab-mazhab ni. Jadi macam mana doktor? Kita dengar keputusan doktor kupasan terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Encik Muhammad. Betul talian kita Ustaz, kita jawab dulu sementara kita pergi jauh Ustaz Ustaz, yang pertama yang Pak Ali ni tak mau maafkan, adakah sangkut dosa Cik Syarifuddin tadi tu? Padahal dah minta maaf dah ni. Pak Ali tak mau ampunkan, aku takkan ampunkan kau dengan 7 keturunan kau sekali. Contohlah Ustaz. Marah sungguh Pak Ali tu kan. Marah sungguh dia kacau darah orang dia macam ni Terima kasih kepada yang bertanya tu. Dia kewajipan kita bila melakukan kesilapan dan kesalahan pada Allah, kita minta ampun pada Allah Ta'ala. Bila kita melakukan kesalahan pada manusia, juga kita wajib memohon kemaafan kepada manusia. Tugas kita memohon kemaafan, itu tugas kita. Kalau nak maaf, kata maaf itu dia dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan insya-Allah akhir sekali yang memberi pengampunan tetap Allah, bukan manusia tu. Cumanya dia punya rentetan, kita buat zalim dengan orang, kita minta maaf kat orang lah. Itu dia punya tanggungjawab kita. Tetapi pengampunan sebenarnya adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Oleh itu bila kita minta maaf dah dengan penuh rendah hati, dengan penuh keikhlasan, dia tak nak maaf juga, maka mudah-mudahan insya-Allah tetap memberi pengampunan kepada selesai kita. Tugas kita. Selesai tugas kita. Itu dia dengan Allah Ta'ala pula lah. Okey, apa pun Ustaz, apa kata kalau kita berehat dulu Ustaz kita beri laluan kepada berita 5 utama. Silakan. Persembahan Tuhan kurang bertenaga. Jom minum jus Tok Guru. Bertenaga. Unzuru ya asdiqa'uhu laka ta'irun. Al-asadu kabir. Wan Jimat, khasiat hebat. Semestinya jus Tok Guru. Alhamdulillah, terima kasih kepada anda yang setia bersama dengan Santai Bersama Tuan Guru Radio 24 pada petang ini. Dan kita teruskan Ustaz Dr. Syauqi dengan persoalan yang kedua tadi daripada Encik Syarifuddin bin Udin tadi tentang masalah kita ada satu lagi caller Okey Ustaz, kita ambil satu lagi caller. Assalamualaikum Encik Azmi. Waalaikumsalam Ustaz. Silakan dengan soalan. Terima kasih. Okey, saya nak tanya. Saya difahamkan apabila seseorang yang meminum arak dan dia tidak terima amalan selama 40 hari dan kemudian bertaubat dan diterima, sehinggalah kali ketiga dan dia memohon taubat, Allah tidak terima kerana dikatakan mengenaikan taubat itu. Dan saya nak tanya, kaitannya dengan seorang yang menerima taubat tidak terima sehingga nyawanya belum sampai ke hukum. Dan orang ini belum sampai, nyawanya belum sampai ke hukum, tapi dia telah mempermain-mainkan. Saya nak minta paling Ustaz tentang dua perkara kaitannya. Okey, terima kasih Cik Azmi.
Okey Ustaz, ini pun ada isu yang besar juga ni ya. Apa pun kita jawab yang dulu tadi, yang itu salah guna kuasa. Dulu masa dia berkhidmat salah guna kuasa, sekarang baru dia tersedar. Jadi barangkali apa cara dia bertaubat Ustaz? Ya. Seseorang yang salah guna kuasa ataupun melakukan kezaliman, apa-apa juga bentuk kezaliman. Sebab kezaliman sesama manusia ni dia memberi implikasi yang sangat besar juga. Dia boleh membawa kepada muflis di akhirat esok. Jadi begini, apabila masa dia sedar, waktu itu dia bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalaulah dia melakukan dosa dengan manusia, dia minta maaf pada manusia. Kalau dia tak mampu untuk melakukan sedemikian, maka dia tak kenal pasti siapa yang zalim. Mana nak tahu lah kan, ada penci lama dah sebagai contohnya kan. Maka dia mendoakan. Dia banyak mendoakan kepada orang lain, orang yang dizalimi, dia banyak-banyak doa, insya-Allah doa itu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan balasannya itu dia akan diampunkan dosa, insya-Allah. Katalah Ustaz, contoh paling senang, katalah saya nak interpret sikit tentang soalan Cik Syarifuddin tadi. Katakanlah masa ada kuasa ni Ustaz, dia geram sangat, dia posting kawan tu jauh-jauh sampai pisah anak bini, katakanlah contohlah. Ataupun masa tu dia turunkan pangkat kawan ni, dia tak naikkan gaji macam orang lain buat, dia allowance dia potong. Jadi macam mana tu Ustaz? Macam tadi juga ke Ustaz? Ni sekali baru sedar ni, aku dah silap lah. Kezaliman tadi tu. Biasa bila ada pencen boleh sedar kan? Sedar. Masa dia tak pencen dia tak sedar kan? Ya, betul Ustaz. Jadi apapun, bila dia sudah sedar, perkara sudah berlaku, kezaliman sudah berlaku, maka pada ketika itu, mau tak mau, kalau dia benar-benar insaf dan ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia mohon keampunan pada Allah. Kalau dia boleh jumpa orang tu, cantiklah, lagi baguslah. Tetapi dalam keadaan yang begitu, kadang-kadang memang kita kata sukar lah kan. Kalau boleh jumpa, kalau dia kenal, lagilah bagus dia untuk memohon kemaafan. Okey Ustaz, kita teruskan soalan Cik Muhammad tadi Ustaz ya. Okey, tentang saya pun dipahamkan Ustaz pun baru balik dari Beirut sebenarnya. Di sana memang ada Sunni, ada Syiah ya. Dan di Malaysia pun ada juga Sunni, ada Syiah, ada lagi tarikat-tarikatnya, macam-macam ajaran lagi Ustaz. Tentang soalan Cik Muhammad, mana satu yang betul ni? Dia takut terlibat dengan syirik, dosa syirik tak diampunkan oleh Allah. Mana satu yang betul? Silakan Ustaz. Dalam membicarakan tentang perkara ini, apa kunci dia sebenarnya? Kunci dia ayat pertama yang Allah Ta'ala turunkan, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Memang kalau kita berada dalam keadaan yang di depan kita macam-macam ideologi, macam-macam keadaan, macam-macam pegangan, ada ajaran sesat, ada ajaran yang benar, kita tak tahu macam mana nak ambil ni. Di sini kunci dia yang Allah Ta'ala kata, hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama orang yang berilmu dengan orang tak berilmu? Maka di situ kuncinya untuk menyelesaikan masalah ini ialah kita memastikan agar kita menuntut ilmu. Kita belajar ilmu. Yang mana yang jelas Nabi sebut dalam hadis yang jelas, Nabi kata, taraktu fikum amrain lan tadillu ma in tamassaktum bihima, kitaballah wa sunnati. Aku tinggalkan pada kamu dua perkara, kamu takkan sesat selama-lamanya bila kamu pegang dengan perkara ini, Quran dan juga sunnah. Jadi di situ satu pegangan bagi kita untuk kita berusaha untuk menuntut ilmu. Bila kita belajar baru kita nampak, oh ada kebenaran kat mana, kesesatan kat mana. Jadi kunci dia adalah ilmu. Dia takkan datang menggolek macam tu. Yang orang kata, sebagaimana pepatah kata, yang bulat takkan datang menggolek, yang pipih takkan datang melayak. Macam itulah ilmu ni kita kena cari. Bila kita cari, kita kena jumpa, barulah kita nampak kebenaran dekat situ. Okey Ustaz, cantik sebenarnya jawapan tadi tentang tidak ada halangan lah ya untuk Cik Muhammad pergi belajar. Pergi menuntut ilmu, bukan menutup ilmu. Okey Ustaz, Cik Azmi tadi soalan pun power juga ya. Soalan tadi tentang minum arak tak diterima 40 hari, sekiranya dia tidak bertaubat, dan dia pun bertaubat sebab dia baca hadis ni, kemudian besok minum arak lagi, kemudian buat taubat lagi, kemudian ulang balik minum arak, sampailah nyawanya dia gor-gor dia dah sampai ke halkum nyawanya. Adakah di situ ada pertentangan Ustaz tentang permainkan taubat yang tak diterima taubat dengan taubat sampai ke halkum ni? Silakan Ustaz. Baik, manusia ni sebenarnya, nak jawab soalan ni, kita tengok keadaan manusia ni, dia ada pelbagai keadaan, pelbagai kategori. Ada manusia yang dia berdosa, dia minta ampun pada Allah Subhanahu Wa Taala, bertobat, maka dia tak buat dah. Cantik dah, dia maintain betul-betul. Inilah sampai kepada jiwa mutmainnah ni, sampai kepada jiwa yang tenang. Satu. Yang kedua, ada orang yang dia buat dosa, kemudian dia bertobat kepada Allah Ta'ala, lalu dengan tak sengaja buat lagi, terbuat minta ampun pula, kemudian terbuat lagi,
Dia orang silap, dia minta ampun pula. Maka ini biasanya kategori nafsu lawamah. Ini kebanyakan orang lah. Ini bergantung lah dia mana dia mati dalam keadaan dia bertaubat atau tak bertaubat. Kan sebab dia on off mana diri dia tak stabil. Kadang okey, kadang KO. Begitu kan keadaannya. Tapi ada golongan ketiga ni, dia buat dosa, dia bertaubat bukan taubat sangat pun. Dia main-main saja. Kan? Atau kita kata bukan taubat pun. Jadi waktu itu kadang-kadang sampai ke tahap dia sudah orang kata mangli dengan dosa tu. Dia sebati dengan diri dia yang dia bangga dengan dosa tu. Dia boleh cerita kat orang pula. Kan dia bertobat pun bertobat ala kadar yang bukan datang pada keikhlasan hati. Hak jenis macam ni inilah yang kita kata amat sukar, amat susah, yang dibibangi sampai ke roh-roh tadi pun memang dia dalam keadaan yang tidak diterima oleh Allah, dalam keadaan memang dia tidak boleh bertaubat. Taubat kan? Itu satu syariat Allah, dan memainkan syariat satu dosa sebenarnya. Okey Ustaz, untuk anda semua di luar sana boleh hubungi kami di talian 0326927939 ataupun ke Facebook kami, tanyakan soalan di Facebook kami Santai Bersama Tuan Guru pada petang ini Ustaz ya. Saya teruskan lagi Ustaz. Di luar sana ada orang yang memang nak bertaubat. Nak bertaubat tapi macam mana caranya Ustaz dia? Saya ni kena mandi sunat taubat dulu ke? Kemudian lepas mandi sunat taubat pakai jubah warna putih, pakai serban, ketayap, lepas tu pergi masjid jumpa Pak Imam, duduk depan Pak Imam terimalah taubat aku. Jadi kadang-kadang macam cara bertaubat tu kadang-kadang tak fikir Ustaz. Cara bertaubat tu macam mana cara? Kena mandi sunat dulu ke? Kena sembahyang sunat dulu ke? Silakan Ustaz. Dia sebenarnya taubat ni satu perkara yang sangat-sangat mudah. Islam ni satu agama mudah sebenarnya. Inna dina yusrun, agama mudah. Bila Allah suruh bertaubat, tubu ilallah taubatan nasuha, taubatlah kamu kepada Allah dengan taubat nasuha, taubat sungguh-sungguh. Dia perkara macam ni lah. Yang pertama sekali ialah kita tinggalkan maksiat tersebut. Itu orang bertaubat. Kalau dia buat maksiat tiba-tiba kata taubat, itu bukan taubat. Kan? Jadi pertama sekali dia menyesal, dia dah melakukan dosa, menyesal sungguh-sungguh, dan dia segera meninggalkan dosa yang dia lakukan itu. Itu tanda dia bertaubat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya dia berazam untuk tidak kembali lagi. Keazaman itu mesti kukuh, mesti kuat untuk tak kembali lagi pada perkara tersebut, dan dia memperbanyakkan amalan soleh. Itu juga tanda dia bertaubat kepada Allah Taala. Dia beristighfar, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Mohon keampunan kepada Allah Taala. Maka sebenarnya kalau dia salah dengan manusia, minta maaf pada manusia lah, sebagaimana kita bincang tadi kan. Makna di situ taubat ni satu perkara yang sangat-sangat mudah. 24 jam sehari kita boleh buat. Dia tidak ada waktu tertentu kot, nak kena tunggu malam dululah nak bertaubat. Kan? Lepas subuh kamu taubat. Tak. Maknanya bila kita menyesal, kita sedar kesilapan yang telah kita lakukan, maka pada ketika itu kita memohon keampunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita meninggalkan maksiat itu, kita berazam untuk tidak kembali lagi, dan kita memperbanyakkan amal soleh. Okey Ustaz, maknanya kalau orang tu katalah dia kerja kat kilang arak kalau Ustaz ya. Maknanya kena berhenti kerja lah. Kena berhenti kerja. Sebab apa? Sebab 100% daripada sumber yang haram. Dia kena berhenti lah. Sebab itu adalah maksiat. Betul. Kalau dia bertaubat, duk kerja lagi. Duk kerja lagi. Itu bukan bertaubat. Itu maknanya dia tidak bertaubat walaupun disebut kata taubat. Okey Ustaz, jelas pada petang ini tentang orang kata apa, kemusykilan-musykilan yang telah terjawab, cahayamu yang kundamba pada petang ini tentang taubat kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma Ustaz, kita sebut tentang taubat ni, biasa melibatkan dosa lah. Dosa yang kita nak bersihkan diri kita sebenarnya. Tapi kalau orang tu tak bertaubat, apa kesan natijah dosa yang dia buat tu pada diri sendiri Ustaz? Guru saya pernah kata, bila kita buat dosa tak taubat, dosa tu dia akan naik atas kepala macam awan yang sangat besar. Anytime dia boleh turun kita. Dia turun atas diri kita, melanda dengan bentuk penyakit ke, dalam bentuk musibah ke, pakai kifarah. Jadi boleh tak Ustaz ceritakan tentang apakah akibat dosa yang kita buat sekiranya kita tak bertaubat kepada Allah dengan segera? Silakan. Baik. Kesan dia, kalau kita boleh tengok, dia ada kesan duniawi, ada kesan ukhrawi. Dunia ada kesan, akhirat ada kesan. Dia macam ni lah. Saya nak ibaratkan, kalau Ustaz Fauzi ada ibarat, Ustaz Fauzi ya. Saya nak beritahu, ibarat dia macam ni. Hati kita bersih, ibarat cermin kan, cermin. Bila kita buat dosa, ada satu titik hitam pada hati kita. Macam cermin lah, kita tengok cermin cantik kan, kita boleh suluh muka kita, nak sikat rambut, nak apa, tiba ada satu titik hitam
besar tu. Kalau kita cuci dia, hilang titik hitam tu, maknanya kita bertaubat. Hati kita kembali bersih, alhamdulillah. Tetapi kalau kita biarkan, maka hitam itu satu hari tambah, 2 hari bertambah. Bila lama-lama, cuba kita bayangkan cermin yang depan kita yang penuh dengan hitam tersebut, gelap. Bila hati yang gelap, hati ini sangat-sangat jauh daripada Allah Ta'ala. Yang pertama atas dunia ni ialah dia tidak dapat ketenangan. Dia tak dapat ketenangan, tidak dapat rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala di atas dunia ni. Dan kalau timpa musibah kepada dia, satu musibah yang kadang-kadang berbentuk peringatan dan kadang-kadang berbentuk satu hukuman. Dan di akhirat esok yang kita lagi takut ni, ya, apabila dia dikenakan azab oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. So duniawi ada, ukhrawi ada, kesannya. Okey, Ustaz, ada satu soalan di sini, Ustaz, tentang hukum, juga hukum dan cara taubat jugalah, ya. Iaitu tentang kalau katakanlah saya bekerja, Ustaz, saya bekerja di sebuah pasar raya. Pasar raya itu ada menjual arak, liquor, katakanlah, ya, menemabukkan. Kemudian ada jual pork, daging khinzir, katakanlah, ya. Dan orang pun datang kedai nak beli. Saya pun sebagai cashier, saya kena jual lah. Jadi adakah satu dosa, satu tentang hukum, macam cara nak bertaubat kalau itu satu dosa? Silakan, Ustaz. Baik, terima kasih. Ini berkaitan dengan rezeki lah. Sumber rezeki yang bercampur antara halal dan juga haram. Dia jual arak kot mana pun haram. Tidak ada kelonggaran kot kata boleh ke, darurat tak boleh. Dia tak haram. Jadi sepatutnya kalau di pasar raya tu pelbagai barang ada kan, jadi patutnya dia bagilah cashier orang bukan Islam untuk jual benda-benda yang haram itu, supaya dia tak terlibat. Tetapi kalau dia terlibat juga, dia tetap salah. Jadi macam mana nak bertaubat kepada Allah? Antaranya bila dia melibatkan rezeki, maka dia kena juga taubat dia juga dengan keluarkan sebahagian daripada rezekinya itu. Katakan 5%, 10% yang terlibat dengan benda haram itu, dapat gaji, kena keluarkan. Maknanya duit itu bukan hak dia. Selain daripada minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, caranya juga ialah mengeluarkan sebahagian daripada gajinya itu untuk disedekahkan ataupun diinfakkan, didermakan. Dia tidak boleh guna untuk diri dia. Sebab apa? Sebab dia ada pencampuran dengan perkara-perkara yang haram tersebut. Tak nak jual tak boleh, tak dapat elak, kena jual juga kan. Tapi itu caranya nak bersihkan balik. Taubat satu hal. Yang keduanya lah kita infakkan, dermakan 1% ke 2% ke 5%, tengoklah banyak mana kita jual pada hari tu kan. Okey, Ustaz, nampaknya satu lagi soalan SMS ni. Ada seorang yang mengamalkan gaya hidup songsam, Ustaz, ya. Dan sering kali dia cuba kembali ke pangkal jalan dan taubat, pergi jumpa ceramah ustaz-ustaz di masjid, dia insaf, tapi tak berjaya, Ustaz. Sebab kadang-kadang ada kawan-kawan yang jumpa kawan ni, alamak, yalah, cun lah pula. Gaya hidup songsam, tak bayangkan. Ada Jumaat malam Sabtu mandi buih pula. Aduh, kawan telefon SMS mandi buih. Macam mana, Ustaz? Ya, saya nak elakkan sebab saya perlukan sokongan masyarakat ni. Silakan, Ustaz. Terima kasih yang bertanya itu. Dia sebenarnya dia tak cukup taubat lagi sebenarnya. Dia tak cukup taubat. Walaupun dia rasa dia bertaubat, dah alhamdulillah, itu satu tindakan yang sangat-sangat baik. Permulaan yang bagus. Satu permulaan yang baik. Tetapi belum cukup lagi. Sebab apa? Sebab syarat taubat juga, kalau boleh, dia tidak lagi bergaul dengan orang yang boleh menjebakkan dia ke dalam maksiat. Kalau dia nak bertaubat, tiba-tiba masih lagi berkawan dengan orang yang dia tahulah keadaan dia kan, maka ketika itu taubat dia tidak akan sempurna. Sebab itulah contoh yang kita sebut tadi, seorang pemuda laki-laki yang bunuh 99 orang itu, dia nak bertaubat kepada Allah. Akhirnya dia jumpa seorang tuan guru lah kan, bertanya orang yang berilmu setelah dia bunuh 100 orang. Sebab itu tuan guru itu bagi tahu dia bahawa kalau nak bertaubat, kamu tak boleh duduk kat sini, kena pergi satu tempat yang lain. Sebab apa? Sebab tempat itu memang tempat bunuh orang. Dia ni memang geng-geng semua kaki bunuh belakang. Kalau duduk situ juga tak boleh nak bertaubat. Memang walau bertaubat macam mana pun, dia akan terlibat juga. Jadi dia kena berpindah, berhijrah tempat lain. Di situ nak menunjukkan kepada kita bagaimana yang disebut oleh para ulama, mujalasatus salihin. Kita berdamping dengan orang saleh, itu merupakan satu perkara yang sangat penting. Apabila kita bertaubat kepada Allah, kita kena hindarkan daripada kawan-kawan yang membawa masalah tadi lah. Okey, dan kalau anda di sana, di luar sana ada kemusykilan, boleh hubungi kami di talian 0326927939 ataupun di Facebook kami, itu Facebook Santai Bersama Tuan Guru pada petang ini. Dan Ustaz, barangkali ada di luar sana tertanya-tanya kepada kita, ya. Ustaz, saya dah bertaubat,
Jadi apa tanda-tanda taubat saya diterima? Itu persoalan payah Ustaz ya. Barangkali Ustaz boleh jawab soalan ini. Apakah tanda-tanda taubat saya diterima? Semua syok nak mendengar Ustaz kat radio ni. Tanda taubat saya diterima apa tandanya, silakan. Baik, tanda yang pertama kita sebut tadi, dia mesti memutuskan hubungan dengan kawan-kawan yang tidak baik. Itu tanda. Itu makna betul lah tu. Dia berada pada track yang betul lah. Dan dia berdamping dengan orang yang baik. Yang keduanya, memang dia tidak lagi melakukan maksiat. Kalau dia buat lagi, mana itu tanda tak diterima lah. Orang yang bila dia buat maksiat, dia taubat buat maksiat, mana taubat dia tu belum pure lagi, belum sampai kita kata 100%. Maknanya dia tak diterima lagi. Okey Ustaz, sebelum masuk ketiga, kita ambil satu talian saya. Okey. Assalamualaikum Abdul Tahmid. Waalaikumsalam. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya nak tanya ni Ustaz. Ya. Saya orang Indonesia. Saya sudah 20 tahun di Malaysia lah. Ya. Pada masa yang sama, saya telah keluar di kampung saya dengan tekanan hidup lah. Ya, saya. Dan saya pada masa yang sama juga, dengan tidak langsung saya mengambil alih lah tanggung jawab orang tua. Dan terus pada masa yang sama juga, orang tua sangat-sangat memerlukan saya untuk kembali ke kampung. Tapi saya tidak dapat memenuhi lah. Terus orang tua telah pergi untuk selamanya lah. Jadi apa yang perlu saya lakukan dan seperti apalah dosa-dosa yang saya telah lakukan selama ini. Okey, kita dengar jawapan Ustaz ya. Okey, ada satu lagi panggilan Haji Abdul Halim. Kita ambil Ustaz dulu panggilan ni. Okey, Assalamualaikum Haji Abdul Halim. Assalamualaikum. Hello, Assalamualaikum. Okey, belum masa lagi. Okey Ustaz, tentang ni saya rasa radio kita radio international Ustaz ni. Ya. Indonesia pun ada, Malaysia pun ada, Beirut pun lagi Ustaz ya. Apa Ustaz tentang dia rasa bersalah, rasa berdosa pada ibu dan ayah ya, dan ibu dah meninggal, katakanlah orang tua dah meninggal. Macam mana nak tebus balik dosa tadi Ustaz tentang arwah dah meninggal ini? Baik, ini alhamdulillah. Ini tanda-tanda bila ditanya soalan ni, dia anak yang baik ni. InsyaAllah mudah-mudahan menjadi anak yang soleh. Jadi macam mana nak buat ya? Ibu bapa dah meninggal dah, nak buat baik pun tak boleh kan? Jadi pertama sekali, kalau ibu bapa dah meninggal, kita boleh buat baik terhadap kawan-kawan ibu bapa kita. Kalau kita kenal lah, tapi duduk jauh, duduk sini Indonesia mungkin susah kan? Sukar. Dia boleh berdoa. Boleh berdoa. Sebab apa? Bila berdoa kepada ibu bapa dia, itu satu tanda yang sangat-sangat baik yang akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia mohon keampunan untuk diri dia dan juga untuk ibu bapa dia sudah meninggal dunia. Yang ketiganya, dia boleh wakaf ke ataupun buat amal kebajikan yang dilakukan diniatkan kepada ibu bapa dia dengan hartanya. Harta. Ya, jadi digunakan itu di jalan Allah Taala, diniatkan kepada ibu bapa dia sudah meninggal dunia, maka insya-Allah mudah-mudahan itu juga merupakan sumbangan. Esok di akhirat esok ni sudah tentu ibu ayah dia akan berbangga dengan anak dia ni yang masa hidup di dunia tak putus-putus berdoa. Kan hadis Nabi sebutkan kullu bin Adam idza mata ibnu Adam inqata amalu illa min thalath kan, hadis yang masyhur. Jadi bila mati anak Adam akan terputus segalanya, kecuali antaranya yang tak terputus anak doa anak yang salih yad'u lahu kan. Jadi itu benda tu jelas. Jadi mudah-mudahan yang bertanya tadi dapat teruslah berdoa pada bapanya yang sudah meninggal dunia dan membanyakkan buat kebajikan untuk ibu bapanya. Okey Ustaz, kita ambil panggilan Haji Abdul Halim tadi yang terputus. Assalamualaikum Tuan Haji. Waalaikumsalam Ustaz. Ya, silakan Tuan Haji, masalah dia. Saya nak tanya lagi Ustaz, kenapa payah sangat orang nak bertaubat dengan kemungkaran Ustaz? Yang dilakukannya contohlah di pakaiannya, pendedahan aurat, dia tahu dosa tapi payah dia nak bertaubat. Minta Ustaz jelaskan. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Tuan Haji. Assalamualaikum. Ini satu pandangan yang bernas Ustaz. Ustaz pun tahu, saya pun tahu kan. Dia pun tahu dosa tu, tapi payah sangat. Kenapa? Mungkin dia kata tunggu lambat lagi, aku muda lagi, seksi lagi, bergetah lagi, tunggu kerepot-kerepot aku pakai, tutup labu-labu sikit. Ya, apa komen Ustaz? Cara kenapa ni? Dia tahu dia salah tapi kenapa susah nak bertaubat? Itu soalan dia. Silakan. Baik, sebab apa susah nak bertaubat ni? Dia antara perkara yang susah nak bertaubat ni ialah dia ada faktor dalaman, ada faktor luaran. Faktor dalaman, faktor luaran. Faktor dalaman ialah pertama ilmu.
Yang kedua, nafsu. Yang ketiga, syaitan. Ini semua faktor ni kan. Dalaman. Faktor luaran ialah persekitaran, environment. Kadang-kadang dia nak jadi baik, dikawan dengan orang tidak baik. Dia nak jadi, nak bertobat lah, tak mau merempit dah, bila kawan nak merempit lagi. Jadi kaki ketar lah, kena nak merempit sajalah kan. Jadi di situ dia nak, tapi dia tak tahu cara dia. Maka akhirnya dia terus hanyut dan terus hanyut. Oleh itu dia kena kuatkan, insya-Allah ruang sangat-sangat luas. Pintu taubat ni terbuka, sentiasa terbuka. Allah sayang pada kita. Allah buka ruang. Kalau umat-umat dulu kalau tak ikut perintah Allah Taala, datang terus bala musibah. Tapi kita tak begitu. Jadi di situ satu ruang, kalau kita lihat ruang yang sangat-sangat besar, masing-masing berfikir bahawa kehidupan dia bukan kehidupan duniawi saja. Dia akan hidup di alam barzakh, dia akan hidup di akhirat. Kalau nak selamat, maka dia kena berubah, taubat pada Allah dan melakukan kebaikan. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, bersegera untuk memperoleh keampunan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saya pernah perhatikan Ustaz, ada dua beranak, satu ibu dengan satu anak perempuan sekolah rendah Ustaz ya. Ibu menghantar anak perempuannya ke sekolah rendah agama Ustaz. Anaknya memang confirm pakai tudung dengan tutup. Ibunya, ya Allah, rambut merah Ustaz. Seksi lah ya. Itu barangkali belum sampai, orang kata apa. Dia Ustaz, dia tahu. Kadang-kadang dia tahu tapi tak mahu. Dia mahu tapi malu. Pun ada juga. Okey Ustaz, kita ambil satu lagi. Kalau Ustaz, Encik Rianto. Indonesia Ustaz ya. Assalamualaikum Encik Rianto. Assalamualaikum Ustaz. Bapak sihat ya? Ya, sehat. Okay. Ustaz juga sehat ya? Sehat juga. Silakan Pak. Assalamualaikum Ustaz. Saya mau tanya nih, saya punya kawan dulu kan, dia itu Samseng kan. Samseng. Dulu lah, tapi sekarang dia sudah tobat. Tapi dia badan itu penuh dengan tato. Di badannya. Tapi sekarang dia sudah tobat lah, sholat apa semua sudah tobat. Tapi macam mana itu sholatnya, apa diterima apa tidak itu? Pasal badan penuh tato kan. Ya, kita dengar jawapan Pak Ustaz ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Rianto. Okey, ni saya sebut tadi international punya radio Ustaz. Radio 24 ni. Okey Ustaz, tentang bertaubat dah, tapi benda tu payah nak dikeluarkan tattoo. Ya, silakan Ustaz. Terima kasih kepada Pak Rianto yang bertanya. Alhamdulillah kawan daripada Samsung sudah bertaubat kepada Allah Taala. Masalah tattoo ni macam mana? Tattoo ni kena lihat ya. Kalau dia boleh buang, dia kena buang lah. Tetapi kalau dia tak boleh tanggalkan, ia boleh memberi mudarat pada diri, maka pada ketika itu dia mohon keampunan pada Allah. InsyaAllah Allah Ta'ala akan bagi keampunan. Sebab apa? Sebab dia tak boleh buat apa dah. Dia dah bertaubat sekarang, tapi tattoo dah melekat dah. Kalau buang, mudarat. Maka pada ketika itu diteruskan bertaubat, solat dan sebagainya, insyaAllah ia diterima oleh Allah Ta'ala. Okey Ustaz, Islam itu mudah tapi cukup indah ya. Okey Ustaz, kita satu lagi panggilan yang terakhir pada petang ini. Assalamualaikum Cik Sabri. Waalaikumsalam Ustaz. Ya, saya nak tanya macam sekarang kan, zaman-zaman sekarang pemimpin dia macam bersalam dengan, contoh macam yang bagi-bagi pingat semua kan. Okey. Dia raja ke siapa kan, saya nak sentuh apa-apa lah. Cuma saya nak tanya hukum dia, macam dia salam nak bagi pingat kan, dia sentuh. Ya, lelaki perempuan. Ya. So, apa hukum dia tu? Okey. Ada boleh tak pihak-pihak yang berkenaan boleh tegur benda tu kan? Kita tanya Ustaz. Kita tanya Ustaz dulu tentang. Satu lagi macam mana nak tegur kawan-kawan yang tak pakai tudung. Macam itulah. Okey, terima kasih Encik Sabri. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini seorang sahabat yang prihatin dengan sahabatnya Ustaz. Ya, barangkali ada fatwa-fatwa Ustaz tentang bersalam antara pemimpin. Ini bukan rakyat biasa Ustaz, pemimpin. Silakan Ustaz. Dia bab salam ni antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, memang itu dilarang lah. Sebab dalam ayat Al-Quran Allah Ta'ala menyuruh supaya kita merendahkan pandangan. Kalau pandangan pun kena rendah, apatah lagi bersalam kan. Dan Nabi dalam peristiwa bai'ah, Nabi tidak bersalam dengan wanita. Itu jelas. Cuma kadang-kadang kita berhadapan di khalayak ramai ya. Ini ada pandangan-pandangan para ulama sekiranya dalam keadaan terpaksa itu untuk tidak menjatuhkan maruah dia, kita sekadar mengambil, kita kata mengambil syarat saja. Kalau boleh kita letak tangan belakang lebih cantik lah. Tetapi dalam keadaan yang
terpaksa itu, dia dah hulur tangan dia dah. Dia hulur tangan dia depan orang. Waktu itu dipanggil kaedah fiqh akhafud dararain, mengambil mudarat yang lebih ringan. Dan jadi itu perbahasan yang panjang lah, mungkin kita boleh bincang pada sesi yang khusus lain kali, sebab takut tak sampai maksud dengan masa yang terhad ini. Barangkali akhir tentang cara nak tegur, kaedah nak tegur, seminit tak silakan. Kaedah nak tegur bagus Encik Sabri, dia prihatin terhadap saudara-saudara, kawan-kawan sebagainya, tak nak tutup aurat. Saya cadang Encik Sabri belilah pakaian tutup aurat, hadiah pada kawan lah. Mudah-mudahan. Satu, yang keduanya kita banyak berdoa, insya-Allah. Kita tidak boleh bagi hidayah, tapi kita boleh mengajak. Kita berdakwah itu satu perkara yang memang sangat-sangat baik, tetapi hidayah itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, cantik Ustaz. Apapun, terima kasih yang bagi Ustaz Dr. Syauqi bin Osman, pensyarah kanan Universiti Putra Malaysia, berkongsi maklumat dan idea ilmu sama kami di Santai Bersama Tuan Guru pada petang ini, Ustaz. Terima kasih banyak-banyak, ya, jazakumullah khairan katsira. Terima kasih kepada anda semua yang mendengar Radio 24 pada petang ini, dan insya-Allah minggu hadapan sekali lagi kita bawakan tajuk Ke Mana Remaja Kita bersama tetamu jemputan Ustaz Halim Din, insya-Allah. Dan insya-Allah Islam itu mudah tapi cukup indah. Kita jumpa pada minggu hadapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.